Istimewa pembahagian harta pusaka kecil ini. Baik, jadi yang pertama sekali, borang permohonan, borang A ni boleh dapati di bahagian pusaka kecil ini secara percuma di pejabat kecil lah. Maknanya dari segi permohonan itu boleh dapati secara percuma saja, lebih kemudahan lah. Mungkin bayar RM10 paling minimum lah untuk tanah kecil ini. Kemudian yang kedua, perbicaraan boleh diadakan di balai raya ataupun balai penghulu orang yang berhampiran dengan tanah si mati. Ini kemudahan. Kalau waris itu yang uzur tua dan sebagainya, maka pegawai pusaka tu boleh istihar cari di masjid ke, dia istihar ni mahkamah dia lah, ataupun dewan ramai ke, ataupun apa sajalah, dia ada kuasa nak beri kemudahan sebenarnya supaya pusaka itu dituntut. Ya? Kalau ada yang uzur ataupun yang nak datang tu kanak-kanak dan sebagainya tak. Jadi itu kemudahan. Kemudian perkhidmatan peguam, ini peguam sivil tidak diperlukan kecuali dengan kebenaran daripada pegawai pusaka. Jadi di pusaka kecil ni peguam-peguam nak ambil kes dan sebagainya, nak pergi ke hadapan pegawai penyelesaian pusaka, itu tidak dibolehkan kecuali dengan keizinan daripada pegawai pusaka di pejabat tanah. Itulah. Itu ya, tidak digalakkan. Kemudian penyerahan penerimaan hak bahagian sesama waris boleh dibuat semasa perbicaraan dan tidak dikenakan apa-apa bayaran. Dalam perbicaraan tu katakan tanah ni dapat kepada A, tapi A kata okey, kita serahlah, ataupun nak tukar dengan B ke dengan waris juga, ataupun ni bagi kepada waris ni tertentu. Itu boleh dibuat tanpa mengenal apa-apa bayaran. Jadi dia akan keluar dari perintah lah tadinya, mana tanah ni milik A, tanah ni milik A umpama dah, ataupun pertukaran dibuat dan sebagainya. Itu kemudahan diberikan ya. Kemudian perbicaraan boleh dibuat di daerah mana wujudnya harta si mati. Maknanya kalau harta tu katakan ada di, contoh tadi di Kelantan, di Terengganu, maka nak bicaranya di mana? Di Terengganu. Maka harta di Kelantan tu minta arahan daripada KPTG negeri, mengarahkan supaya harta tanah yang ada di Kelantan ini dipindah untuk dibicara kuasa pusaka ni di Terengganu umpamanya. Demikian juga sebaliknya lah, ataupun dengan negeri-negeri lain demikian juga ya. Jadi itu kemudahan diberikan, tapi dengan arahan daripada PTG negeri dan pengarah tanah dan galian negeri. Okay. Kemudian pembahagian boleh dibuat secara terus kepada waris yang mati, ataupun surat kuasa takbir hanya diberi dalam keadaan tertentu sahaja. Maka dalam pembahagian itu maknanya pegawai pusaka itu akan terus, tanah ni, duit ni dapat kepada waris mana, dia akan buat keputusan masa itu dan dimasuk dalam satu perintah pembahagian. Jadi mudahlah ya. Mana tak perlulah kata nak pergi ke mahkamah ke apa semua, sebab dia tarafnya magistrat lah. Pegawai pusaka tu hakim pusaka. Dia akan mengarah tanah ni dapat kepada ni, duit sekian banyak, duit dalam tabung haji sekian banyak dapat kepada waris-waris ni dan sebagainya. Itu arahan diberi dan dikeluarkan dalam satu bentuk perintah pembahagian. Jadi perintah tu lah kita bawa lah. Kalau melibatkan tanah, perintah tu buat salinan pergi ke pejabat tanah, dia pindah kepada penerima. Kalau pergi ke tabung haji, maka dah duit tadi maknanya akan keluarkan. Kalau tak ada penama lah, kalau ada penama dia keluar lah. Mana boleh keluarkan kepada orang yang dimasukkan dalam perintah tadi. Jadi kemudahan diberi itu ya. Jadi tak perlulah kata nak surat kuasa takbir dan sebagainya ya. Kemudian harta pusaka biasa perlu ditakbirkan sebelum diagih-agihkan kepada waris-waris yang mati. Ini pusaka besar ni ya. Okey, ini pusaka besar sebenarnya ya. Okey, pusaka besar ni yang 2 juta ke atas ni.
prosedur tuntutan harta pusaka. Harta pusaka biasa perlu ditakbirkan oleh sebelum diagihkan kepada waris-waris yang mati. Sebab dia probate tu. Probate dan pentadbiran. Jadi harta 2 juta ke atas ni tak boleh selesai dengan mudah, kena lantik pentadbir dulu. Jadi orang yang nak boleh menuntut pun, individu waris-waris boleh menuntut, ataupun katakan dia tak mampulah nak tuntut sebab ni kena pergi mahkamah tinggi, nak lantik peguam sivil, advocate dan solicitor pun boleh dilantik, ataupun pegawai amanah raya pun boleh lantik untuk mendapatkan surat kuasa tadbir ni. Jadi pusaka besar ni kena ada dapat surat tadbir, surat kuasa tadbir dahulu. Dia lantik, katakan ini silap orang kita ni. Oh, dia kata, oh saya dapat surat kuasa tadbir, seolah dia kata pusaka tu dia punya semua. Sebenarnya apabila dilantik tadbir, maka tugas dia hanya mengumpulkan harta tu. Ya. Kalau perlu jual saham ke, jual share dia dan sebagainya, perniagaan dia dan sebagainya, kumpul semua, barulah dia kumpul harta tu di mahkamah tinggi balik. Mahkamah akan putuskan berdasarkan kepada CJ Faraid tadi lah. Tapi tidak, dia kata orang Melayu kita, oh saya dapat surat kuasa tadbir mahkamah bagi, maka dia pun diam, dia kata harta pusaka saya semua. Orang lain marah lah. Jadi surat harta pusaka biasa besar 2 juta ke atas ni kena takbir dulu, sebab mungkin dia ada kaitan harta tu banyak kan. Nak bayar cukai tak, ada lagi yang tak bayar cukai, ya. Zakat belum dibayarkan lagi, kena selesaikan itu semua, barulah yang bersih tu baru dibawa untuk diambilkan melalui mahkamah lah. Permohonan dibuat di mahkamah tinggi sivil pusaka besar ni. Tak boleh dibuat di di bahagian pusaka kecil tadi. Mesti dibuat di mahkamah yang 2 juta ke atas ni. Mesti dibuat di mahkamah tinggi sivil, bukan mahkamah syariah. Cuma pembahagiannya CJ yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah itu dipakai untuk pembahagian tadi. Tapi pentadbiran pusaka tu nak bercara, nak panggil bicara dan sebagainya, kalau dilantik peguam pun maknanya boleh dilantik. Kenapa mahkamah pusaka besar ni boleh dibenarkan? Sebab pusaka orang kaya-kaya. Ya? 2 juta ke atas ni dia kira orang kaya-kaya lah dah. Tadi dia cadang kalau naik lebih 2 juta pun bagus juga. Tapi mereka 2 juta ke atas dia kira orang kaya, maknanya nanti peguam pun boleh. Ya, nak tuntut sendiri pun boleh. Tapi kalau nak tuntut sendiri, dia agak teknikal sedikit. Kita nak serta waris pun dalam bentuk affidavit, akan sumpah. Nak sebutkan senarai harta pun dalam bentuk affidavit juga. Bersumpah, ya. Dalam bentuk affidavit, hantar kepada mahkamah tu. Kalau harta tertinggal, katakan tak termasuk 2-3 harta si mati kepunyaan dia, maka corrective affidavit pun kena bagi juga pada mahkamah. Benda teknikal kan. Jadi sebab itu dibenarkan melantik peguam, advocate and solicitor. Peguam cara dan peguam bela dibenarkan. Ya, tapi mahkamah pusaka kerja tadi tak benar. Jadi peguamnya, maknanya di sinilah peranan peguamnya, nak berapa cas dia bayaran dan sebagainya. Ataupun kalau tak nak itu, maknanya pergi amanah raya. Amanah raya pun cas juga. Ya. Jadi untuk buat tuntutan pusaka besar ini, ya. Kemudian tuntutan boleh dibuat secara persendirian melalui peguam atau bantuan pegawai-pegawai pegawai takbir pusaka atau pemegang amanah raya berhak. Ini orang yang boleh menuntutlah. Permohonan dibuat untuk mendapatkan sama ada surat kuasa wasiat probate tu. Ya, satunya dia boleh mohon untuk mendapat surat probate, surat kuasa wasiat. Kenapa surat kuasa wasiat? Sebab kalau Islam tak apalah, mungkin tak ada kaitan dengan kuasa wasiat ni. Kalau bukan Islam, sebab dia ada meninggalkan wasiat di bawah akta wasiat 59 tu. Maka dia pohonnya, sebab akta tu kan, akta probate tu kuasa wasiat lah, dan pentadbiran. Pentadbiran tu surat kuasa takbir. Kalau wasiat probate tu maknanya surat kuasa wasiat, sebab si mati meninggal harta, sama ada semua hartanya ditinggal dalam bentuk wasiat, boleh di bawah akta wasiat. Ataupun sebahagiannya
ada wasiat dan sebahagiannya tanpa wasiat. Jadi kalau semua hartanya ditinggalkan wasiat, maka perlu mendapat surat kuasa wasiat. Ataupun dia kata, ataupun surat kuasa takbir. Tak kuasa takbir maknanya dia tak ada meninggalkan wasiat. Pusaka besar ni katakan 2 juta ke atas ni, dia tak ada wasiat di bawah 50 akta 59, ya, maka perlu mendapatkan surat kuasa takbir dulu. Ya. Orang tertentu dilantik sebagai pentadbir. Amanah raya pun boleh dilantik pentadbir. Individu waris tertentu pun boleh dilantik sebagai pentadbir. Tugasnya mengumpul harta semati. Ataupun surat kuasa takbir dengan wasiat berkembar. Sebabnya yang ketiga ni, katakan dia ada harta 5 juta, 2 juta dibuat wasiat dan 3 juta lagi tanpa membuat wasiat, maka dia perlu mendapat surat kuasa takbir dan surat kuasa wasiat berkembar itu bersama. Sebabnya dikatakan partly testate and partly intestate. Sebahagian berwasiat dan sebahagian lagi tanpa wasiat. Dia perlu dapat dua-dua surat kuasa wasiat dan juga surat kuasa takbir ini. Okey, kemudian baik, pembahagiannya walaupun di segi pentadbirannya tadi melibatkan akta probate tadi, tapi dari segi pembahagiannya masih mengikut faraid lah, hukum syarak. Pembahagian kalau orang Islam, ya, hukum syarak. Okey, prosedur tuntutan harta pusaka besar ini tertakluk kepada akta probate pentadbiran 59. Terdapat 2 jenis surat kuasa wasiat dan surat kuasa takbir yang tadi kita detailkan. Yang pertama, surat kuasa wasiat iaitu probate jika si mati meninggalkan wasiat yang meliputi semua hartanya, iaitu bagi si mati bukan beragama Islam. Dia ada 5 juta dia tinggal dalam bentuk wasiat. Katakan 5 juta dia wasiat kepada isteri semua, tak ada masalah. Tetapi yang perlu dapat daripada mahkamah tingginya ialah surat kuasa probate ataupun surat kuasa wasiat. Sebab semua hartanya ditinggal dalam bentuk wasiat. Ini biasanya bagi orang yang bukan beragama Islam lah, sebab dia boleh berwasiat semua harta pun boleh. Tak kira waris kan tak waris, dia buat akta wasiat 59 tu. Yang kedua, surat kuasa takbir bagi harta pusaka tanpa wasiat ataupun istilahnya intestate estate ini, harta pusaka tanpa wasiat. Jadi wasiat tak ada di bawah akta 59, maka yang perlu dapat daripada mahkamahnya adalah surat kuasa takbir lah. Mana mahkamah akan keluarkan melantik individu tertentu ataupun amanah raya sebagai pentadbir. Tugas pentadbirnya mengumpul, menjelas hutang-hutang, cukai-cukai yang perlu dibayar dan sebagainya. Apabila selesai semua, harta pun dah terkumpul semua, barulah pergi balik kepada mahkamah tinggi dan pembahagian ikut cara faraid lah kalau bagi orang Islam. Dan yang ketiga, surat kuasa takbir dengan wasiat berkembar apabila si mati meninggalkan wasiat untuk sebahagian harta, untuk sebahagian daripada harta peninggalannya dan sebahagian yang lain tanpa wasiat ataupun partly tested and partly tested. Maknanya dia 5 juta, 2 juta ada wasiat, 3 juta tanpa wasiat, maka dia perlu mendapat daripada mahkamah tinggi surat kuasa takbir dengan wasiat berkembar. Itu dilihat pada ni lah bentuk harta-harta tadi. Jadi itu ada tiga lah yang perlu dipohon dengan mendapat perkhidmatan peguam untuk mendapatkan surat-surat takbir dan surat kuasa wasiat itu daripada mahkamah tinggi sivil. Ini melibatkan orang Islam dan juga bukan Islam lah. Prosedur tuntutan harta pusaka ringkas pula. Harta pusaka yang nilainya bawah 600,000 tapi terdiri pada harta alih sahaja, iaitu pusaka ringkas. Yang pertama tertakluk kepada akta probate pentadbiran 59, akta perbadanan amanah raya berhak, maknanya dari segi prosedur tuntutan ini.
permohonan pembahagian harta pusaka ringkas boleh dibuat di amanah raya berhak. Sebab dia tinggal harta alih saja. Kalau nak buat sendiri pun boleh, tapi maknanya nak pakai perkhidmatan pegawai amanah raya berhak pun dibenarkan. Ya, sebab dia harta alih dalam akaun tertentu saja. Akaun tabung haji umpamanya, akaun bank Islam, akaun bank ataupun apa sajalah dalam bentuk akaun itu ya. Amanah raya berhak juga mentadbir harta pusaka yang mengandungi harta alih sahaja bernilai tidak lebih daripada RM50,000. Tak lebih daripada RM50,000 pun amanah raya boleh buat tuntutan juga di bawah Seksyen 17(2) Akta Perbandaran Amanah Raya 1995. Tak semestinya RM100,000, RM200,000 sampai kepada RM600,000, sampai RM50,000 pun boleh. Ya, dia menguruskan dari segi tuntutan pusaka ringkas. Okey. Ini bidang kuasa amanah raya berhak lah. Jadi amanah raya berhak ni secara umumnya dia kuasanya luas. Dia boleh dilantik sebagai wasi boleh, pentadbir boleh, dilantik sebagai pemegang amanah pun boleh, dilantik sebagai pegawai yang simpan selamat harta pusaka untuk anak-anak yang belum sampai umur pun boleh. Jadi di bawah seksyen tertentu itu ada beberapa peranan dia tu. Yang pertama, amanah raya berhak dilantik sebagai pemegang amanah, wasi, pentadbir pusaka, pentadbir penjaga sahabat, wakil, ejen. Ini luar peranan dia ni. Dia sebagai penerima dan sebagainya. Jadi itu di bawah Seksyen 11 Akta Perbandaran tadi. Jadi luas kuasa yang diberikan oleh amanah raya berhak itu. Yang kedua, di bawah Seksyen 12 pula, amanah raya boleh dilantik sebagai pemegang apa tu? Amanah. Pemegang amanah ataupun wasi. Nak lantik wasi pemegang amanah pun boleh. Ya, katakan si mati meninggal harta dapat kepada anak yang masih bawah umur, maka dia wang tadi disimpan di bawah di amanah raya. Dia sebagai pemegang amanah, dia sebagai wasi pun boleh. Wasi itu maknanya pemegang amanah pentadbir lah, ya. Boleh juga, ya. Kemudian yang di bawah Seksyen 13, amanah raya atau permohonannya atau permohonannya sendiri, atas permohonannya sendiri atau permohonan orang lain boleh diberi probate atau surat kuasa mentadbir. Betul? Ya. Surat kuasa mentadbir. Kalau orang mohon dia jadi pentadbir pun boleh, sebagai wasi pun boleh. Kalau orang tak mohon pun akta tu beri kuasa kepada dia. Dia boleh tuntut waris hidup diam je, tapi dia sendiri akta tu memberi kuasa kepada dia, boleh menjadi memohon untuk mendapat surat kuasa tadbir walaupun waris tak pergi pun. Ini kalau dia nak dapat duit lah, dia carilah dah. Maknanya dia carilah peluang untuk dapat duit itu. Orang waris tak pergi pun, tapi dia tu kuasa dia pergi dua akta perbadanan itu kuasa yang lebih luas. Boleh, ya? Boleh bertindak itu. Kemudian terakhirnya bawah tu akta amanah raya dilantik sebagai ganti wasi pemegang amanah ataupun pentadbir yang sedia ada. Kalau pentadbir itu tak melaksanakan tugas, maknanya dia boleh dilantik sebagai wasi, lantik sebagai pentadbir dan sebagainya. Sebab pusaka itu tangguh lantik pentadbir tapi dia tak laksanakan amanah. Yang kata tadi tu, orang kata saya dapat surat kuasa tadbir tapi dia duduk diam je. Jadi amanah raya diberi kuasa, dia boleh memecat pentadbir tadi, maka dia lantik amanah raya sebagai pegawai dia tu sebagai pentadbir, ya, sebagai wasi. Kemudian seterusnya, amanah raya berhak boleh diberi surat kuasa apabila
Pempetition gagal menggantikannya, mengambilnya. Katakan mahkamah dah bagi kepada orang tertentu, tapi dia tak ambil. Jadi diganti oleh amanah raya lah. Ya. Mahkamah dah bagi dah, okey awak lantik sebagai pentadbir sekian ini dah, tapi dia tak ambil pun surat itu, maka amanah raya boleh mengganti tempat itu. Ya. Kemudian amanah raya boleh mengambil milik harta untuk simpanan selamat sehingga surat kuasa mentadbir dikeluarkan. Maknanya nak simpan selamat pun amanah raya juga. Ya, katakan satu kes yang saya sebutkan itu tadi, suami langgar isteri meninggal, kan? Meninggal, lepas tu bicara dia dituduh membunuh isteri yang pegawai custom dulu satu masa tu, tahu berapa dulu tu. Dia ada, jadi isteri dah meninggal, tapi wang itu, akaun dia dan sebagainya pindah kepada ARB Amanah Raya Selangor. Selepas suami keluar daripada Tanjung Rambutan, maka peguam dia tuntut 300,000 lebih tu, dia kata tuntut sebagai harta pusaka. Jadi sebelum tuntutan itu diputuskan dia boleh terima ataupun tidak, maka wang itu disimpan secara selamat di bawah Amanah Raya Berhad di Selangor, 300,000 lebih. Jadi akhirnya kita buat keputusan di ARB, maknanya ikut pendapat Syafi'i bahawa suami walaupun dia tak siuman dan sebagainya, mahkamah pembebas dia daripada hukuman bunuh, maka ikut mazhab Syafi'i semua bentuk pembunuhan adalah terhalang daripada mendapat harta pusaka dan tak dapat. Tak dapatlah. Ya. Kemudian seterusnya di bawah seksyen 17.1 tu, Amanah Raya Berhad mempunyai bidang kuasa untuk mentadbir harta pusaka secara terus yang mengandungi harta alih bernilai tidak lebih daripada 600,000. Surat kuasa akuan akan dikeluarkan bagi tujuan tersebut. Maknanya ini kuasa lebih juga lah. Maknanya walaupun dia tak dapat apa-apa pun daripada mahkamah, tapi dia mempunyai bidang kuasa itu untuk mentadbir harta pusaka secara terus, ya, tanpa ada pengakuan daripada dikeluarkan oleh untuk tujuan tersebut, ya. Dan terakhir sekali 17.2, Amanah Raya mempunyai bidang kuasa mentadbir harta pusaka secara terus yang mengandungi harta alih bernilai tak lebih daripada 50,000. Surat kuasa arahan akan dikeluarkan bagi tujuan tersebut. Walaupun belum keluar surat arahan, tapi bawah pada 50,000, dia juga mempunyai kuasa untuk mentadbir harta tersebut. Jadi ini ditentukan di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Minta maaf Pak. Ya. Apa beza antara dua tu? 60,000 dan 50,000. Sama ya nampaknya. Ya sama, tapi jumlahnya. 600,000 bawah pun dia boleh, tapi 50,000 bawah lagi pun dia boleh juga. Nak sebutnya maknanya tak tunggu sampai naik 100,000 lah. Tapi sebenarnya 50,000 masuk 600,000 lah. Tapi dia detailkan apa boleh juga. Maknanya walaupun jumlahnya 50,000 tak lebih, maknanya dia nak mentadbirkan boleh, dibenarkan oleh undang-undang. Lepas 17.1 tu surat akuan, 17.2 surat arahan. Oh beza. Akuan sebenarnya. Akuan juga tu. Akuan. Akuan. Dari slide tadi. Okey, kita pergi kepada cara pembahagian atau pusaka orang Islam di Malaysia. Tadi kita dah sebut sepintas lalu dah, Tuan Faraid dan sebagainya dah. Ini detail sikit, maknanya CJ Faraid atau perkawan waris ataupun perintah Faraid. Jadi perintah yang dikeluarkan Mahkamah Syariah tu jika terdapat permohonan daripada waris. Waris sendiri boleh pohon CJ Faraid ataupun melalui peguam boleh, peguam syari. Ya, katakan waris nak pergi tak tahu macam mana prosedur dan sebagainya. Tapi dokumen-dokumen tadi itu boleh diproses oleh peguam syar'i dan mohon untuk mendapatkan CJ Faraid.
boleh. Ya, jamuan nak bawa kes itu katakan di hadapan pegawai pusaka, peguam tak boleh. Pemakaian perkhidmatan peguam itu tidak dibenarkan. Tapi kalau setakat nak dapatkan sijil faraid, boleh cah di situ saja. Saya boleh uruskan dapat sijil faraid. Ya. Yang kedua, sijil ini mengandungi senarai waris, kemudian nilaian harta pusaka, bahagian atau saham setiap waris. Kenapa perlunya ada nilaian harta pusaka? Sebab nak tentukan bidang kuasa. Ya, bidang kuasa mahkamah mana yang akan keluar sijil faraid? Kalau bawah di wilayah persekutuan bawah 50,000 mahkamah rendah. Kalau di Selangor bawah 100,000, ini pun tak sama juga ni. Ya. Di wilayah persekutuan bawah 50,000 bidang kuasa mahkamah rendah syariah. Kalau melebihi 50,000 mahkamah tinggi. Kalau di Selangor bawah 100,000 mahkamah rendah. Lebih pada 100,000 mahkamah tinggi. Ini pun tak boleh nak selaras di antara negeri-negeri. Apa bezanya Selangor dengan wilayah? Sampai mahkamah rendah bidang kuasanya 50,000 saja di wilayah, Selangor 100,000. Kalau di Sarawak 300,000 mahkamah rendah. 300,000 pun. Jadi ini sepatutnya mudah. Jadi selarasnya kalau ada negeri itu kerjasama di antara negeri-negeri kan dah. Boleh diselaraskan bidang kuasa itu. Tapi tak apa, itu hak negeri, dia tentukan. Cuma setengah-setengah tu negeri dia pusatkan. Maksudnya dia pusatkan semua sijil faraid akan dikeluarkan oleh mahkamah, tapi mesti disahkan oleh mahkamah tinggi. Dia takut nanti mahkamah rendah keluar, sijil pula berbeza-beza, tak betul di segi faraid dan sebab tak ada undang kan. Jadi pegawai di hakim mahkamah tinggi itu akan semak. Sebab saya contohkan, kata kes yang suami custom tadi yang langgar isteri meninggal. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam mengeluarkan sijil faraid, suami berhak mendapat bahagian dia dalam faraid. Mungkin hakim tu dia tersilap pandang ke, tak itu ke, ataupun dia tak ikut sebab dia dia kata pembunuhan itu tidak sengaja, dia tak siuman. Jadi sijil faraid tadi apabila kita pergi kepada panel syariah ARB, kita tolak. Ya. Kebetulan masa tu saya pun ahli di ARB dan pengurusi Harusani, Dr. Aznan dan Datuk Dasuki. Jadi kita tolak sijil tadi mengatakan bahawa ikut pandangan Syafi'i, suami tidak layak untuk mendapat saham dalam kes tadi, dalam kes bunuh isteri tadi. Walaupun alasannya dia kata dia tak siuman. Sebab mazhab Syafi'i kata maknanya semua bentuk pembunuhan, sengaja ataupun tidak sengaja, salah dan sebagainya. Ya. Kalau anak jadi hakim buat keputusan mengatakan ayah ni kena hukuman bunuh, hakim tu pun tak dapat ikut pandangan Syafi'i. Jadi sebab kita mengikut Syafi'i, kalau ada undang-undang bertulis tak apalah. Kalau ada undang-undang bertulis, kita pilih nak ikut mazhab mana, Syafi'i ke dalam kes ini, ataupun mazhab lain dia kata pembunuhan melibatkan qisas saja, kafarah itu saja yang terhalang, bukan semua bentuk pembunuhan. Itu pentingnya makna undang-undang tadi dikanunkan. Kalau tidak kita buat keputusan, maknanya kena ikut Syafi'i. Ada. Jadi kita boleh jadi panel syariah dalam tu pun ada hak juga, maknanya kita tak ikut pandangan mahkamah. Maknanya oleh kerana kita ni berdasar kepada Syafi'i, maka kita kata suami tidak layak, walaupun dia langgar tadi, dia kata ada alasan, maka masih dia kata dia tak bersalah, tapi kena tahan sebab dia kata dia tak siuman, kena tahan di Tanjung Rambutan. Lepas tu dia tuntut, kita kata dia tak layak. Jadi 300,000 tu dapat banyaklah juga, tolak bahagian suami tu dapat pada anak dari ibu si mati, dan juga anak lelaki dan anak perempuan dapat. Ya, ketiga 70,000 dapat pada suami daripada 300,000 lebih. Okey, maknanya dikeluarkan oleh mahkamah syariah jika terdapat permohonan daripada waris ataupun ikut perkhidmatan peguam syar'i lah.
Ya, maknanya sijil faraid itu boleh dipohonsiri ataupun melalui perbuatan syar'i. Yang kedua, sijil ini mengandungi senarai waris, nilaian harta sebab penting tak ada nilaian tu ya. Bahagian ataupun saham setiap waris itu saja yang dia masuknya. 1/8, 1/4 dalam faraid itu dalam rekod dia je, dalam file dia je. Tapi hak akhirnya katakan 7/72 umpama hak akhir tu. Tersyik. Yang bahagian akhir tu saham tu, itu yang penting. Sebab itu sijil faraid ini oleh kerana ia dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Ya. Sijil ini dikeluarkan oleh mahkamah syariah negeri-negeri walaupun mahkamah tinggi, tetapi arahan daripada Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Putrajaya tahun 2017, dia mengarahkan, dia kata sijil faraid tidak boleh diguna pakai untuk menurun milik atau pindah milik tanah untuk pendaftaran di pejabat tanah. Sebab sebelum ni mungkin ada berlakunya peguam-peguam dia gunakan sijil faraid tadi untuk pindah milik tanah. Jadi dia kata menyalahi kuasa perlembagaan, mengatakan pentadbiran tanah dibuat oleh peringkat federal di bawah Akta 2 tadi, Akta Besar Kecil dan juga Akta Probate. Tapi kalau sijil faraid ini hanya dikeluarkan oleh negeri-negeri, hanya sijil faraid saja, tapi bukan untuk kuasa mengarahkan pendaftaran tanah, tak boleh. Ini bukan bidang kuasa, kerajaan negeri. Jadi arahan ini baru 2017. Jadi dia merujuklah kepada kes Raja Nong Chik, Mahkamah Persekutuan. Kemudian ada kes Tengku Abdul Rahman dulu. Kemudian ada kes yang berlaku di di Pulau Pinang, ya, yang berkaitan dengan ini. Mana kalau Raja Nong Chik itu maknanya melibatkan 11 juta saham di papan tanda kedua. Sebelum Raja Long Chik meninggal, dia senaraikan 11 juta saham dia di RNC, Raja Nong Chik, di papan tanda kedua. Kemudian apa dia mati, saham itu bertukar tangan kepada anak yang ketiganya, Raja Izaruddin. Jadi pergi ke Mahkamah Tinggi kata nak menentukan saham 11 juta ini pusaka ataupun tidak pusaka, kena rujuk pada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Nak tentukan pusaka si mati ini, saham ini pusaka kunci ataupun tidak. Apabila bawa pergi kepada Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim di situ kebetulannya pengusinya Datuk Syed Razali, kemudian ahlinya Tan Sri Ahmad Ibrahim Allahyarham, kemudian Allahyarham Harun Hashim. Jadi buat keputusan 3-1. Jadi seolah-olahnya bukan keputusan lagi, keputusannya agak 2-1 mengatakan mahkamah ada bidang kuasa. Tapi akhirnya dia dengar pada pandangan Harun Hashim masa itu, jadi 3-0 lah. 3-0 mahkamah memutuskan, dia kata kuasa mentadbir harta pusaka ini bukan di Mahkamah Syariah. Kuasa untuk mentadbir pusaka ini, tapi yang dipohonnya, waris yang mohonnya nak tentukan 11 juta ni harta pusaka ataupun tidak, tapi dia tak putus. Dia tak putuskan itu, dia kata untuk mentadbir pusaka ni bukan Mahkamah Syariah, dia tertakluk kepada Akta Probate pentadbiran tadi, dan ini Mahkamah Sivil. Sedangkan Mahkamah Sivil dah mentadbir, dah pusaka membicara dah, dia tolak nak tentu 11 juta itu saja. Sepatutnya itu ada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi mahkamah tak buat keputusan, ditolak balik ke Mahkamah Tinggi Sivil, dan mahkamah memutuskan bahawa dia yang memutusnya 11 juta itu sebagai harta pusaka semati. Tapi mentadbirnya adalah bukan Mahkamah Syariah. Ya. Jadi itu benarnya. Kemudian sama juga dalam kes-kes yang lain itu, hal hibah dan sebagainya itu memang untuk menentukan pengesahan hibah itu Mahkamah Syariah, tetapi untuk mentadbir itu bukan di Mahkamah Syariah. Ya. Cuma tahun 1992
CJ Faraid ini maknanya di bawah peruntukan enakmen keluarga Islam negeri-negeri. Ya. Tetapi tahun 92 kanun tanah dipinda, kita cadang dulu, maknanya Seksyen 5 KTN itu mahkamah bermaksud Mahkamah Tinggi Melaya atau Mahkamah Tinggi Borneo, dan kita cadang supaya dimasukkan Mahkamah Tinggi Syariah dalam perkara-perkara yang Mahkamah Tinggi Syariah ada bidang kuasa. Jadi apabila dibawa kepada AG, maka dia telah ubah. Dia tak letak di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tetapi dia letak di bawah 421A. 421A ni maknanya peruntukan baru. Jadi peruntukan ini berbunyi bagi maksud Seksyen 417 Wibawa Mahkamah dan 420 Pengiktirafan Perintah Mahkamah. Mahkamah bermaksud Mahkamah Tinggi Syariah. Dia letak di situ. Jadi nak tunjuknya ada perbezaan. Mahkamah Tinggi Syariah ada bidang kuasa bukan dari segi CJ Faraid itu. CJ Faraid itu sebab dia bentuk umum. Jadi kalau ada katakan suami isteri bercerai, timbul soal harta pencarian. Ya, kemudian mahkamah bicara, Mahkamah Syariah keluar perintah, isteri dapat 1/2 bahagian, suami dapat 1/2 bahagian, maka perintah Mahkamah Syariah tadi boleh diiktiraf oleh pentadbir tanah. Jadi perintah itu boleh diiktiraf. Jadi bawa perintah tu pergi kepada Mahkamah Tinggi pentadbir tanah, maka pentadbir boleh daftar tanah 1 ekar ni setengah ekar untuk isteri, setengah ekar untuk suami. Kalau suami itu dah mati, setengah ekar tu jadi pusaka lah. Sebab dulu sebelum pindaan ini, perintah Mahkamah Syariah tu tak boleh kuat kuasa. Perintah itu akan dibawa ke Mahkamah Sivil, Mahkamah Magistrat ke macam tu, atau Mahkamah Seksyen. Baru boleh dia keluar arahan, baru boleh kuat kuasakan perintah Mahkamah Syariah. Tetapi dengan pindaan 421 dalam kurungan A huruf besar, ya. Jadi dengan pindaan itu tahun 92, Mahkamah Syariah dari segi itu, dari segi wibawa dan perintah pengiktirafan perintah itu telah diiktirafkan. Jadi pindaan kanun tanah ni, walaupun kita sadar masa tu dalam 230 perkara kan, untuk dimasukkan pindaan penerapan nilai-nilai Islam dalam KTN, tapi satu ni sahaja yang diterima. Mana pengiktirafan perintah itu pun bukan di bawah Seksyen 5, tapi di bawah Seksyen 421A huruf besar. Jadi kena bezakan CJ Faraid itu ataupun perintah Faraid, akuan Faraid itu dengan perintah yang dikeluar di bawah 421A. Okay, ya. Okey, kemudian okey, cara pembahagian harta pusaka dikeluarkan tu, kemudian tak mana kita berhenti tu. CJ Faraid itu dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah jika terdapat permohonan daripada waris lah, ataupun peguam syar'i boleh lah. Sijil ini mengandungi sekian nilaian apa semua tu, dan yang terakhir diperlukan dalam semua tuntutan harta pusaka simati lah. Okey. Kemudian yang kedua, muafakat dan persetujuan. Itu CJ Faraid tadi. Jadi pegawai pusaka ni, kalau dia katakan okey, CJ Faraidnya begini keputusan saham siap waris, maka dia akan tanya waris pula, nak ikut Faraid ke ataupun ada cara lain. Ini maksudnya, nak muafakat ke, nak persetujuan ke. Kalau waris itu semua setuju, jadi muafakat ini sama ada nak bagi sama banyak antara waris lelaki dengan waris perempuan, boleh, tapi dengan syarat izin lah, persetujuan. Ataupun ada waris yang nak tarik diri, dikatakan at-takharuj. Ataupun ada waris yang tak mahu ambil bahagian, nak bagi kepada adik bongsu sahaja, pun boleh juga. Itu maksudnya. Jadi pembahagian tanpa melibatkan faraid bertepatan dengan prinsip takharuj. Takharuj tarik diri, dia tak mahu ambil harta pusaka tu. Kemudian yang ketiganya, semua
waris yang terlibat mesti ahli tasarruf. Ahli tasarruf maksudnya kalau ada waris tu anak yang tak cukup umur lagi, tak boleh. Tak boleh katakan anak yang 5 tahun lelaki, abang-abang semua dah sampai umur dah setuju, oh kita bagi sama banyak. Tak boleh, sebab anak ada yang kecil lagi 5 tahun tu. Kena tunggu dia besar dulu, kena bagi sama banyak dah, sebab menggugurkan hak dia. Jadi ahli tasarruf tu maknanya ahli yang cukup umur lah, waris yang dah cukup umur dah, baru sah persetujuan mereka lah. Kemudian jika seorang waris tidak bersetuju, maka pembahagian pusaka mengikut faraid. Kalau tak setuju, seorang aja tak setuju kan, maka kembali kepada faraid. Cuma ada setengah pendapat yang agak luas sedikit. Dia kata kalau tak setuju, kita setuju setakat yang setuju, yang tak setuju itu bagi cara faraid lah. Tapi rumit lah nak melaksanakan itu dah. Jadi kalau tak setuju, tak ada cara lain, kita ikut faraid. Senang ya? Dan yang terakhirnya, cara ini merupakan cara yang mudah serta tidak mengambil masa yang lama lah ya? Maknanya kalau nak tunggu minta setuju, lepas tu nak fikir pula yang awak tak setuju, ambil cara faraid. Yang setuju ni bagi sama rata, itu agak rumit sedikit lah ya? Okey, dan yang terakhir sekali, peranan mahkamah syariah dalam pentadbiran tuntutan harta pusaka. Ya? Jadi di mana kita dapat dah undang-undang diri itu mahkamah syariah, tetapi ada peranan-peranan lain yang berkaitan. Yang pertama sekali, mahkamah syariah mengeluarkan sijil faraid tadilah. Itu mahkamah syariah. Jadi di situ banyaklah nak mengesahkan sijil faraid itu, waris sah tidak sah dan sebagainya, berapa bahagian dan sebagainya ya. Itu peranan mahkamah syariah. Kemudian yang kedua, menentukan kesah tarapan anak. Kalau ada katakan waris-warisnya berbangkit, oh anak yang ni tak sah taraf ni, kahwin dulu 4 bulan dia melahirkan anak, umpamanya dah, pasangan tu melahirkan anak, ataupun 3 bulan melahirkan anak. Jadi dipersoalkan begitu, maka keputusannya kena pegawai pusaka kena tangguh perbicaraan itu, rujuk dulu kepada mahkamah syariah buat pengesahan ya, buat pengesahan itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan harta sepencarian. Katakan suami isteri yang matinya salah seorang tu, yang hidup kata harta ni harta kami beli bersama dulu, sepencarian. Ditimbangkitkan pada masa perbicaraan, maka pegawai pusaka kena tangguh dulu. Kena tangguh, okey, dia minta supaya hak tadi buat tuntutan di mahkamah syariah. Betul ke tidak harta sepencarian, dan kalau betul, berapa yang sepatutnya diterima oleh semati dan pada waris tadi berapa isterinya. Kena keputusan mahkamah ya. Itu bidang kuasa mahkamah syariah, peranan dia. Kemudian yang keempatnya, menentukan sah atau tidaknya suatu wasiat, hibah dan wakaf. Jadi kalau berbangkit, hari ini banyak orang buat penulisan wasiatnya, hibah, wakaf dan sebagainya. Kalau berbangkit kata harta ni memang diwasiat dah dulu pada anak yatim, tapi dimasuk juga senarai harta. Kena buat pengesahan balik di mahkamah syariah. Demikian juga sekarang ni penulisan hibah banyak dilakukan. Jadi penulisan hibah ni kena ada pengesahan daripada daripada mahkamah syariah tu. Sebab tu wasiat syak dia buat, maknanya hibah dia tu apabila berlaku sahaja kematian, dia ada majlis satu untuk pergi baca hibah kepada waris-waris. Kemudian diikuti dengan pengesahan di mahkamah syariah. Walaupun dibuat secara bertulis, tetapi keputusan mahkamah itu penting. Hanya dibawa ke mahkamah syariah untuk mengesahkan hibah si mati ini sah, maka keluarlah daripada harta pusaka. Kalau mahkamah kata tidak sah, maka termasuk dalam senarai harta pusaka. Demikianlah dengan wasiat, wakaf dan sebagainya. Jadi kena ada keputusan daripada mahkamah. Yang keempat, kelimanya penentuan harta pusaka. 11 juta tak diumpamanya, ataupun harta-harta lain lagi. Adakah ini harta pusaka si mati ataupun bukan harta pusaka si mati? Maka mahkamah berbidang kuasa untuk menentukan
sama ada harta ini harta pusaka ataupun tidak. Itu penting. Kemudian seterusnya penentuan status agama. Status agama seseorang itu. Yang kes yang baru-baru berlaku, anak yang masuk Islam minta dioleh bawa oleh ibu. Jadi penentuan status itu perlu. Sebab dia ada kesan dari segi pemilikan melalui pewarisan ini. Jadi kalau mahkamah kata okey ini bukan agamanya bukan Islam, maka dia tak berhak untuk menerima hak pusaka daripada ibunya yang Islam. Atau demikian juga sebaliknya. Itu jadi mahkamah syariah akan menentukan. Tapi kita sekarang ni nak menentukan status ni akan pergi kepada mahkamah sivil. Pergi ke mahkamah sivil. Itu yang agak itu sikit lah. Maknanya sepatutnya penentuan status agama ini akan diputuskan oleh mahkamah syariah sebab melibatkan orang Islam itu. Jadi walau apa pun maknanya akan diputuskan oleh mahkamah lah. Kemudian penentuan status waris. Ini waris berhak, tidak berhak dan sebagainya. Itu pun akan ditentukan oleh mahkamah syariah. Ingat? Habis itu. Okey. Itu di antara peranan mahkamah syariah dalam pentadbiran dan pembahagian harta pusaka yang diberi oleh undang-undang yang ada, bermula daripada perlembagaan dan juga kepada beberapa undang-undang lain yang ada di peringkat negeri dan juga di bawah Akta harta pusaka pembahagian 55 dan juga Akta probit pentadbiran 59. Jadi saya ingat itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan boleh kita bincang yang melibatkan pentadbiran ini. Okey, kalau ada soalan. Saya ada satu soalan. Dalam sesuatu permohonan untuk mendapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah, kalau ada perlibatan peguam mewakili si pemohon, jadi dalam permohonan kita untuk mendapatkan sijil faraid itu, adakah permohonan itu hanya perlu mengandungi senarai waris dan jumlah harta yang ada dan penentuannya dibuat oleh mahkamah syariah, atau permohonan itu sendiri dah kena mengira dan menentukan siapa dan cuma masukkan permohonan untuk disahkan oleh mahkamah syariah? Tak termasuk mengira. Tapi ada peguam dia kata dia dah memang kerja dia buat ni, dia sedia terus untuk memudahkan mahkamah syariah. Tapi setakat pergi waris, pergi harta nak tahu nilai itu, peguam nak tentu bidang kuasa, setakat tu je. Dokumen-dokumen tadilah perlunya. Tapi kalau peguam tu dah ada hari dah buat, dia tahu dah semua, nak tujuan pengesahan dia buat sampai akhir sijil faraid. Prof, mudah. Begini, saya tengok pendekatan mahkamah sekarang ini. Sebab saya terlibat secara langsung lah. Beberapa bulan lepas pun saya nampak trend hakim-hakim sekarang ni, dia semua peguam yang buat. Itu banyak kali semua peguam yang buat. Kita akan buat dulu pembahagian dia mengesah, serah kepada dia dan mungkin dia akan buat double check lah. Itu saja. Dia buat double check dan baru keluarkan perintah. Ada saya buat satu kes kematian pada tahun 1949. Kemudian isteri 4. Bayangkan berapa ratus orang di bawahnya. Kemudian mati. Yang dia meninggal tu tinggal cucu-cuci piuk sekarang. Saya dah buat dengan penasihat tu. Lepas tu kita dah file kan. Setahun kemudian tak keluar-keluar lagi. Jadi kita tulis surat kepada mahkamah. Mahkamah tu kata nama-nama yang kita kata hidup sebenarnya dah mati. Rupanya dia ada line online dengan JPN. Tak perintah tu sebab mahkamah dia baru buat tahun ni. Itu masalah dia. Keputusan tahun lepas. Ya. Okey, lepas tu mahkamah dia baru nak buat perintah tu, dia key in pada tahun ni. Jadi dalam tempoh kes dah selesai, jadi waris
waris-waris sudah mati. Sepatutnya setakat kita perintah yang Dah cukup dah. diputuskan tu dah kita dah tak perlu dah. Kan? Sepatutnya Dalam masa setahun 10 orang meninggal. Jadi Online kita tak kena ikut start. dia. Kita kena buat all over again. Yalah. Itu masalah. Sehingga sekarang tak selesai lagi. Sebab itu asal dulu kita minta maknanya hakim syar'i ni jenayah sivil kan kes mal, kemudian dulu nak adakan bahagian pusaka tu khusus tu. Oh. Mana kita mahu makna hakim ini pakar. Ini pasal dia dah pegang semua kan, jenayah pun dia bercara, mal pun dia bercara, pusaka pun nak keluar sijil faraid, jadi berterabur kan. Saya pernah jumpa dulu di PJ Hakim Allahyarham Haji Syahri itu. Dia pegang mahkamah Kajang pun dia pegang, mahkamah di PJ pun dia pegang. Kita pergi tunggu di mahkamah PJ nak bercara ni, rupa-rupanya hari ni tersalah jadual ada pergi mahkamah Kajang. Maknanya penuhnya kes dia tu kan. Jenayah pun dia lah dengar, mal pun dia lah dengar. Lepas tu sebab tu Tan Sri Mat Ibrahim dulu dia nak supaya pusaka Islam ini mana memberi peluang kepada lulusan untuk menjadi hakim syar'i ini, mana ada hakim yang khusus berkaitan dengan kehartaan ini, pusaka ini, supaya mereka punya kepakaran. Sebab itu dia apabila nak sijil faraid itu kadang-kadang peguam lebih arif lagi berbanding dengan hakim. Itu sebab dia kata sedialah saya mengesah sajalah. Itu dia jadi masalah. Cuma tugas peguamnya maknanya patutnya setakat bagi sama juga kalau individu kan. Mana bagi nama waris, bagi senarai harta, nilainya berapa umpamanya, setakat tu awak sedialah. Sebab dia pun di mahkamah ni dia ada dua program yang dia pakai kan. Satu e-syariah dan satu lagi e-faraid. E-faraid dipakai oleh pegawai pusaka ni, dia tekan saja. Dia tekan laptop dia, tekan akan keluar CD faraid kan. Dia mudah. E-syariah pun sama juga. Dia tekan, maknanya ada. Cuma kematian macam Datuk sebut tadi tu, kematian berlapis ni dia boleh buat juga, tetapi nak kira dengan kepala ni pening sikit lah kalau 5-6 lapis kan. Sebab program yang dibuat e-faraid itu dah sampai 50 lapis dah yang disediakan oleh USN tu. 50 lapis, maknanya dah boleh kira lah. Kalau 5, 6, 7 lapis tu makna program tu boleh cover lagi lah. Tapi dia kata kalau peguam boleh sedia sampai mengeluarkan CJ, dia sah sajalah dah. Kita memang tak dia takut tersalah. Sebab itu kadang-kadang di dia sentralkan maknanya CJ yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah tapi akan disahkan oleh Mahkamah Tinggi. Kalau di Sarawak tu seorang hakim saja yang mahir itu dia yang akan mengesah. Di kita ni mungkin hakim itu kasar dan tingkat sara hakimnya dah. Jadi kadang-kadang hakim Mahkamah Tinggi pun tak main juga di segi faraid. Jadi itu sebab dia kata minta peguam sedialah, saya sah sajalah. Yang program syariah tu memang boleh dibeli oleh orang luar kan? Atau dikasihkan untuk dulu masa saya di UKM tu kita nak beli e-faraid. Dan kita dah setuju dah, tapi mungkin program tu dah diubah suai dan sebagainya, dibuat dengan USM dengan bahagian besar kecil tu, kita beli program tu untuk pakai student. Dia kata nak boleh dia main pasal. Boleh lah. Boleh. Maknanya syariah e-faraid ni boleh sebenarnya dengan Dia dalam web base. online dia boleh dapat. Dia web base. Boleh dapat. Web base. Boleh. Jadi kita berbuat pun kadang tekan tu boleh dia kira, dia akan tanyalah siapa mati, nama dia, patut waris yang tinggal berapa Pergi banyak. portal dia. Dia keluar terus. Pergi portal dia. Tu. Portal dia sekarang. Kita dulu nak guna untuk pengajar diploma tu. Maknanya kita boleh kalau ada program tu untuk peperiksaan 10-15% tu, kita guna program tu. Kita buat soalan tulis, dia akan selesai melalui itu. UKM pun dah setuju. Tapi mungkin di segi USM tu dengan pusaka kecil tu dia ada buat pindaan sedikit, tertangguh. Apa sekarang tak terlalu lah. Tapi boleh dapatkan. Kalau dalam laptop kita pun kita ambil dia punya tu boleh gunakan. Betul lah. Cuma kematian berlapis ni memang kalau susah sikit lah. Pegawai pusaka pun mahkamah pun kalau kematian berlapis ni
dia banyak sikit bayaran, satu lapis berapa bayaran, dua lapis bayaran, dia tambah bayaran lagi. Okey, ada persoalan lain? Prof, saya nak menyentuh sikit tentang kemahiran hakim-hakim. Dalam beberapa kes yang kita file kan, macam hadis pencarian kan, kalau melibatkan perniagaan, urusan perniagaan dan apa tu saham dan sebagainya, ada setengah-setengah hakim tolak macam tu. Ini bukan bidang kuasa mahkamah syariah, ini bidang kuasa mahkamah sipil. Sedangkan tujuan kita bawa perkara tu di hadapan hakim mahkamah syariah ialah untuk menentukan sama ada dia berhak atau tidak. Pemohon ini berhak atau tidak. So, kalau berhak, okey, nyatakan berapa dia punya. Itu saja. Tapi setengah hakim dia akan tolak macam tu. Itu sebab apa? Sebab pertamanya mungkin kemahiran dia, dan dia takut untuk buat keputusan. Itu banyak perkara dia. Sebab itu dalam kes saya sebut kata Raja Nocik kan. Saya kebetulan masa tu di Kamar Ilmiah dengan kawan cik dan dia jemput saya sebagai pengundi lah dalam kes itu. Duduk di sebelah sebelah isteri yang kedua, isteri yang pertama. Lawan Raja Hazaruddin tu lawannya Zulkifli termasuk sebelah sini juga Zulkifli yang ahli parlimen mana tu tadi? Zulkifli yang mana baru tu Zulkifli Nordin. Kemudian sebelah sana pula Zulkifli Yong, ada satu Razak, program Razak. Kemudian ada Cina Sogan daripada UAE itu, lawan dia lah. Jadi apabila Mahkamah Tinggi tolak kes tu, nak tentu 11 juta tu tepat ataupun tidak. Tapi ada bantahan awal tu timbul soal bidang kuasa. Peguam sebelah sana bantah. Nak tentukan Mahkamah Syariah ada bidang kuasa ataupun tidak. Jadi kalau tak ada kuasa pun nak tentukan harga tu memang tak ada pergi ke lain lah. Mesti Mahkamah Syariah. Jadi apa ni, dia tak berani nak buat keputusan. Dia duk bincang pula ada mahkamah ada bidang kuasa takbir ataupun tidak, ada bincang tu. Yang tu memang Mahkamah Tinggi kata dan ini bidang kuasa untuk tentu pusaka ni, mahkamah bukan nak takbir pusaka, nak tentukan harga pusaka. Jadi komen daripada Tan Sri Hamid bekas apa ni hakim dia kan, dia komennya dia kata orang Islam nak pergi ke mana lagi kalau tidak boleh menentukan 11 juta ni ada satu ataupun tidak. Tak ada kelain dah, dia dah mesti mahkamah juga. Jadi kita nak tunggu kes itu. Kalau dia berani, dia kata 11 juta ni harga satu ataupun tidak, dia boleh buat. Tapi dia kata, oh kita Mahkamah Syariah ni, dia buat contoh, dia kata macam buat kain tak cukup elok. Dia baca tu akta probate kita tak ada. Kemudian kalau buat baju kata kain tak cukup elok ni, angkat ke bawah nak buat betis, angkat ke atas nak buat betis. Dah angkat ke bawah nak buat kepala pula. Dia ibarat macam tu, tak cukup alat lah. Tapi bukannya kuasa tu nak. Bidang kuasa nak tentu harta pusaka tu. Ini bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sepatutnya dia kata mahkamah boleh tentu dalam 11 juta tu pusaka ataupun Raja Nocik ataupun bukan harta pusaka. Jadi dia nak. Jadi kita menunggu kes tu, sepatutnya hakim berani buat keputusan. Kalau tak pusaka, kalau harta pusaka, kalau tidak, tidak. Itu tapi tak tolak balik kepada Mahkamah Sibil. Dan kes tu akhirnya dia lantik pentadbirnya dah amanah raya dah. Amanah raya berhak untuk mentadbir 11 juta. Tapi nak tunggu keputusan tadi. Itu. Jadi sebab dia bertelagah di antara isteri pertama dengan isteri kedua. Jadi Hazaruddin ni anak daripada isteri yang pertama, anak yang ketiga. Jadi saham itu telah berpindah dalam masa 3 tahun itu, berpindah kepada Raja Hazaruddin. Dia kata hak dia beli yang harga RM1 saja. Tapi ada bukti di sebelah ni kata masih lagi harta pusaka. Sebab dia hilang penyata macam mana tahu di tengah-tengah tu kan. Akhir-akhir naik nama anak Raja Hazaruddin. Jadi tertutup di situ lah. Jadi itulah benda yang mungkin saya ingat
Sama juga pengalaman kalau kita nak wakaf tanah kan. Apabila kita pergi ke Majlis Agama Islam negeri-negeri kan, jadi prosesnya orang nak wakaf ni, kebajikan ni masa tertentu orang nak buat dah. Patutnya proses cepat lah. Ini dah tunggu 2 tahun, 3 tahun dah mati pula orang nak wakaf tu, tak selesai lagi. Bukannya payah. Maknanya saya ingat dia kekurangan di segi peraturan undang tanah tu macam mana kalau orang wakaf sebahagian, seluruh macam mana dah. Nak pergi pejabat tanah kalau tak mau pergi ke. Tapi apabila kita telefon tanya, oh dia kata nanti saya semak, telefon pula nanti semak. Lepas tu telefon balik, dah tak telefon dah balik dah. Jadi ini budaya kerja saya ingat tak tahulah, mungkin relax ke apa ni orang agama dan sebagainya. Itu kelemahan yang ada lah. Jadi mungkin tak cukup khusus dan sebagainya. Kena khusus lah. Prof, satu lagi saya nampak sebab kita ni ada perpindahan sipol dengan masyarakat. Mahkamah sipol ni. Contohnya macam Pusaka ni. Kita kena pergi mahkamah sipol dulu, selesaikan masalah LA dulu, pergi ke mahkamah syariah untuk pembahagian faraid, balik semula kepada sipol untuk distribution, untuk pembahagian. Jadi maknanya daripada situlah yang menyebabkan kelewatan tu. Untuk dapatkan CJ faraid itu satu hal, kan? Itu jadi masalah. Itu yang sebab itu saya setuju sangat kalau dulu Mak Ibrahim tu dia akan beda ke mahkamah syariah semua. Walaupun maknanya kena train ada. Nak faham di segi, tapi apabila akta tu dikecuali pemakaian pada Islam, tapi ada undang-undang kita sendiri, mana kita boleh latih dan sebagainya. Mana pergi setempat dia. Oh, kemudian di kalangan ahli itu Datuk Wan Muhammad dia tak setuju. Sebab dia kata bahagian pusaka kecil ni macam anak saya. Sebab saya yang perkenalkan pusaka kecil di Kelantan dulu. Jadi dia kata nak letak di mana pegawai pusaka. Jadi senang je kita jawab. Kita kata pegawai pusaka ni kita guna sama. Dia mesti kekal di bawah Kementerian Sumber Asli. Tetapi penempatan dia tu kalau dia pejabat tanah, tapi hari ni dia bekerja dengan mahkamah syariah. Besok di mahkamah kata bukan Islam, di mahkamah sivil lah. Boleh guna sama, tak ada masalah. Jadi bukan kita nak buat dia, tapi kita guna sama, tetapi dia berkhidmat okey beberapa hari di mahkamah syariah. Jadi senang, maknanya urusan pusaka tu dari segi pembahagiannya, dari segi pentadbirannya dibuat di mahkamah syariah. Berusaha. Tapi kalau mahkamah syariah pula pergi pula untuk satu kes tu mahkamah 3, 4, 5 tahun pula. Jadi tapi tak apalah, paling tidak pun boleh boleh dilatih lah dah. Dilatih macam tu. Tapi kita pergi satu pusat je. Mana satu tempat je. Pergi situ boleh selesai terus. Nak dapat CJ faraid pun boleh, nak tuntut pusaka pun boleh. Perkara-perkara baik berkaitan dengan takdir bilik peranan mahkamah syariah pun boleh tu buat tuntutan di situ. Jadi lebih mudah patutnya. Jadi sekarang ni pergi mahkamah tinggi pula, lepas tu balik sini pula, balik pula aku dah. Jadi agak rumit dah. Jadi kita tengok di situ bagi orang Islam, bukan Islam lebih mudah pula. Dia pergi tuntut di mahkamah sivil, undang-undang pun ada dah bertulis di situ, cara macam mananya dia terus boleh selesai. Jadi kita yang jadi merumit. Okey, ada apa soalan? Okey, kalau tak ada dah. Kalau ada pun simpan lah, nanti kita ada lagi kan. Bukan nak tambah hari ni je. Ya, kalau ada pun simpan lagi kita itu. Kemudian soalan yang saya bagi itu maknanya dalam pertemuan yang sebab saya nak tentu boleh jawab ke tidak. Yang soalan tu sebab kita nak pilih siapa yang dapat hadiah tu. Jadi tolong buat dengan kertas jawapan lah bagi kat saya tengok nanti. Untuk yang pertemuan yang kelima, kalau boleh, ataupun yang keenam, mana kita ada yang ketujuh tu, kita tengok siapa yang boleh jawab dan sebagainya lah. Itu kita tak termasuk bahagian pusaka, dia tak masuk wasiat lagi dalam tu. Hibah tak masuk lagi, wakaf tak masuk lagi. Cakap pusaka sajalah, menyediakan CJ faraid saja. Okey, saya ingat itu sajalah untuk hari ini. Dan saya minta maaf lah kalau ada apa-apa kelemahan. Itu kelemahan daripada saya sendiri. Dan insyaAllah kita jumpa
2 minggu lagi, 22 hari bulan 12, yang tajuknya Perancangan Harta Melalui Wasiat Islam. Saya ingat itulah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pada Waalaikumsalam. Assalamualaikum.